bukan dalam bentuk akhlak. Ya. Yang ketiga, surah ni kita selalu baca dalam solat. Jadi kita faham insya-Allah selepas ni kalau kita baca dalam solat surah An-Naba, kita faham apa maknanya. Ataupun kalau kita pergi solat berjemaah di masjid, kalau imam baca, juga kita akan lebih menghayati bacaan imam tu. Mudah-mudahan kita punya solat akan menjadi lebih khusyuk dengan kita memahami surah-surah yang kita baca di dalam Al-Quran. Okey, saya tidak sediakan slide. Kalau sesiapa yang mengikuti series of Soul yang dulu kita buat tazkirah tentang bulan Rejab, Syakban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, saya prepare slide. Tetapi untuk program ni saya asalnya nak prepare slide, tetapi saya tak prepare slide sebab saya nak galakkan peserta untuk beli buku ni yang menjadi rujukan utama kita, yang juga akan menjadi hadiah kepada pemenang-pemenang. Ya. So buku ni harga dia RM55 je. Saya rasa RM55 tu mampu milik lah ya, untuk kita belajar ilmu dunia dan di akhirat. Dan kalau peserta-peserta ada buku, waktu saya bagi point, mungkin dia boleh buat catatan, ataupun sebelum sesi ni dia boleh baca dulu, lepas ni boleh ulang baca lagi. Mudah-mudahan kesannya tu lebih mendalam. Dan kitab lain selain daripada buku ni yang menjadi rujukan utama saya ialah kitab ni. Kitab keutamaan surah-surah Al-Quran yang ditulis oleh Dr. Ibrahim Ali As-Sayyid Ali Isa. Dia mengandungi hadis-hadis dan asar. Asar ni kata-kata sahabat yang menjelaskan tentang keutamaan surah-surah di dalam Al-Quran. So, bila kita lihat kepada satu-satu surah, ya, apa yang akan kita lihat ialah 5 perkara. Pertama, kita lihat kepada sebab penamaan. Maknanya, kalau malam ni kita akan lihat surah An-Naba, kita akan tengok kenapa surah An-Naba itu diberi nama An-Naba. Apa maksud perkataan An-Naba tu? Okey, itu perkara pertama yang akan kita lihat. Perkara kedua yang akan kita lihat ialah informasi tentang surah tu. Apakah ia surah Makkiyah atau surah Madaniyah, berapa ayat, kemudian kalau kita tengok turutan mushaf, dia tu surah yang keberapa, duduknya tu kita tahulah dia duduk dalam juzuk ke-30. Ya, kemudian perkara yang ketiga kita akan lihat ialah isi pokok surah ataupun mesej utama ataupun intisari, intipati kepada surah tu. Sebab tu saya kata ini bukanlah sangat kelas tadabbur, sebab kalau kelas tadabbur ni selalu orang akan pergi ayat demi ayat, perkataan demi perkataan. So kita tak nak pergi detail macam tu. Kita hanya nak tengok big picture, what are the main messages yang Allah nak sampaikan melalui surah itu, kemudian bagaimana kita nak amalkan surah itu dalam hidup kita. Ya. Yang keempat, kita akan tengok keutamaan surah itu. Maknanya kalau ada hadis-hadis ataupun kalau ada asar-asar yang menerangkan keutamaan surah tersebut. Macam sesi lepas bila kita discuss tentang surah Al-Fatihah, kita kata surah Al-Fatihah tu boleh digunakan sebagai ru'yah. Itu di antara keutamaan. Ataupun kita kata surah Al-Fatihah tu dibaca di dalam solat. So kita akan tengok surah An-Naba ni apa keutamaan dia, dan akhir sekali kita akan tengok pengajaran yang dapat kita ambil daripada surah yang akan kita lalui supaya dia boleh jadi panduan hidup kita. Okey, baik. Kita masuk kepada surah An-Naba. Tadi itu sebagai penerangan kepada apa yang akan kita lalui untuk bahagian kedua malam ini dan untuk episod-episod yang akan datang. Okey, sebab penamaan ya, surah An-Naba ni diberi nama An-Naba sempena perkataan An-Naba yang ada di dalam ayat yang kedua. Ayat pertama amma yatasaalun, ayat kedua anin naba'il azim. So ada perkataan Naba kat situ.
An-naba bererti peristiwa besar. An-naba bererti peristiwa besar. Dan dia merujuk kepada berita kebangkitan manusia selepas mati. Maknanya kita sekarang ni hidup di dunia, kita akan mati dan kita akan dibangkitkan semula di padang mahsyar untuk menerima balasan ke atas setiap perbuatan yang kita perlakukan selama kita hidup di dunia ini. So An-naba, berita besar, merujuk kepada peristiwa kebangkitan semula semua manusia di padang mahsyar untuk diperhitungkan amalannya selama di dunia dan untuk diberi balasan. So dengan kata lain, An-naba itu maknanya hari kiamat lah, ya, hari kiamat. Okey, yang kedua kita lihat informasi tentang surah An-naba. Surah An-naba surah Makkiyah, ya, diturunkan di Mekah sebelum Rasulullah berhijrah ke Madinah. Ia surah yang pendek. So di dalam Al-Quran, kalau kita lihat surah-surah dalam Al-Quran tu selalunya kita boleh bahagikan kepada 3. Surah-surah yang panjang seperti Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah. Kemudian surah-surah yang sederhana yang selalunya duduk di tengah-tengah Al-Quran lah. Surah yang panjang-panjang tu duduk di awal Al-Quran. So surah An-naba duduk di hujung, dia surah yang pendek-pendek. Surah lazim yang selalu kita baca di dalam solat. Dia mengandungi 40 ayat. Dari segi turutan dalam Al-Quran, dalam mushaf, ia adalah surah yang ke-78. Terletak di dalam juzuk 30. Itu kita tahulah, ya, sebab kita akan lihat surah-surah di dalam juzuk 30. Okey, poin ketiga yang kita nak tengok, ini yang paling penting, ya. Poin ketiga yang kita nak tengok, ini adalah kita kata the crux of the matter yang kita akan belajar pada malam ni. Kalau kita rujuk kepada buku Al-Quran Panduan Hidup Kita ni, subheading yang dia bagi hanya 3. Subheading pertama, manusia hairan dengan kiamat. Subheading kedua, kiamat tetap akan berlaku. Subheading ketiga, syurga untuk orang bertakwa. Tapi kalau kita baca terus macam tu, kalau kita tak kenal subheading tu, kita akan rasa ayat-ayat Al-Quran macam jumping. Kan, jumping. Jadi dia perlu sedikit penerangan di antara subheading dengan subheading seterusnya. So untuk surah An-naba ni, walaupun buku ni bagi 3 je sahaja subheading, saya nak bagi kepada 9 subheading, ya, 9 subheading. So kita tengok dia punya storyline surah An-naba. Dan bila kita go through subheading ni, bila kita go through main messages yang ada ni, kita kena reflect diri kita sendiri supaya kita rasa yang Al-Quran tu sebenarnya Allah berbicara dengan kita. Maknanya kalau disebut berita orang kafir, dan kita assess diri kita, apakah aku mempunyai ciri-ciri sebagai orang kafir? Na'udzubillahi min zalik. Apabila disebut ciri-ciri orang beriman, kita berdoa, kita berharap semoga kita memiliki ciri-ciri tersebut. Kan? Apabila disebut tentang neraka, kita minta jauh daripada neraka. Apabila disebut tentang syurga, kita minta supaya kita menjadi golongan yang akan masuk syurga di akhirat kelak. So maknanya setiap ayat yang akan kita baca tu, kita kena refleksi diri kita sendiri. Jangan misal kata kalau kita baca tentang Nabi Musa, oh itu cerita Nabi Musa zaman dulu. So what does it got to do with me? Soalan tu tak sepatutnya timbul kalau kita buat refleksi diri. Dan insya-Allah dia akan jadi lebih menarik. Okey. So kita tengok subheading pertama, manusia hairan mendengar kiamat. Ini terkandung di dalam ayat 1 hingga 5. Ya, 1 hingga 5, di mana di dalam juzuk Amma tu orang kafir mereka tertanya-tanya, mereka macam yakin tak yakin apakah kiamat akan berlaku. Dan Allah tegaskan,
Allah kata mereka akan tahu dengan sendiri. Bila sampai masanya mereka akan tahu dengan sendiri. Itu untuk orang kafir. Jadi untuk kita pun, kalau kita masih ragu-ragu tentang kejadian hari kiamat, Allah kata kamu akan tahu sendiri. Maknanya kalau arub, kamu akan tahu sendiri. Jadi kita refleksi diri. Maknanya kita kena pasak betul-betul, kita kena yakin betul-betul bahawasanya kiamat tu pasti akan berlaku. Ya. Kemudian subsection kedua ialah hujah. Apakah hujah yang Allah bawakan kepada kita bahawasanya kiamat tu akan berlaku? Sekarang ni kan kalau kita sebut sesuatu, kita kena justify. Kenapa kita bercakap sedemikian? Apakah ada dalil? Apakah ada nas? Apakah ada evidence sains? Saya kata. So Allah bila disebut kiamat akan berlaku, walaupun orang kafir hairan bagaimana kiamat itu akan berlaku, Allah bagi hujah-hujah dia. Maknanya kalau kita tengok di dunia sekarang ni, Allah kata, aku berkuasa mencipta bumi. Aku berkuasa menjadikan gunung. Aku berkuasa mencipta manusia dan rasa mengantuk. Allah kata. Aku berkuasa menciptakan siang dan malam. Aku berkuasa menciptakan langit tanpa tiang. Matahari yang terang benderang. Hujan yang turun dari langit yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan sebagai rezeki kepada manusia. So kalau benda dari tak ada kepada ada pun Allah boleh buat. Kalau benda sebesar-besar langit dan besar lagi daripada itu pun Allah boleh buat, apakah basis kalau kita nak meragukan tentang adanya hari kiamat? Itu terkandung di dalam ayat 6 hingga 16. So maknanya kalau kita tengok subheading nombor 1, manusia kehairanan, kiamat akan berlaku. Subheading nombor 2, kalau kita tak letak subheading, kita akan tengok kenapa daripada cerita kiamat, tiba-tiba cerita bumi terhampar, tiba-tiba cerita langit, tiba-tiba cerita tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. So sebenarnya benda tu Allah bawakan sebagai hujah nak mengatakan Allah berkuasa untuk cipta semua benda tu. Jadi untuk Allah nak cipta kiamat tu amat mudah bagi Allah. Ya, kita pun tahu Allah hanya kata kun fayakun, semua jadi. Dan kalau kita nak lebih menarik lagi, kita lihat kan, kalau kita lihat di sekeliling kita, apa yang kita nampak? Di dalam surah An-Naba ni, Allah hanya sebut bumi, gunung, manusia, siang malam, langit, matahari, hujan, tumbuh-tumbuhan. Jadi kalau kita tengok, di sekeliling kita, apakah nak kata apa, elemen-elemen lain, apakah benda-benda lain yang ada tetapi tidak disebut dalam surah An-Naba. Sepatutnya kita park somewhere, kita ke IV, dan bila kita tengok surah An-Nazi'at tadi, ada tak benda-benda yang Allah tak sebut tu Allah sebut dalam surah-surah berikutnya. So apa yang saya terfikir, apa yang Allah tak sebut, bila sebut kita kata bumi, Allah sebut langit, lawan dia kan. Bila Allah sebut gunung, selalunya gunung lawan dia sungai. So di dalam surah An-Naba, Allah tak sebut sungai. Kemudian bila sebut manusia, tumbuh-tumbuhan, akan ada haiwan. So haiwan tidak disebut. Kan? Bila sebut matahari, selalunya partner dia bulan. Tetapi dalam surah An-Naba ni, Allah tak sebut lagi bulan. Bila sebut hujan, selalunya datang sebab adanya awan. So di dalam surah An-Naba ni, Allah tak sebut awan. So sepatutnya kita kena KIV. Okey, bila An-Nazi'at nanti, Abasa wa Tawalla nanti, Al-Mutaffifin ke apa, Al-Fajr ke apa ke, bila kita akan belajar nanti, kita akan tercari-cari. Ada tak Allah sebut sungai? Apa akan jadi pada sungai? Misalnya kata kan, haiwan, bulan, awan, misalnya kata. Okey, subsection yang ketiga, ya, kiamat tetap akan berlaku. Allah tegaskan lagi sekali, kiamat tetap akan berlaku. So subsection ketiga tu ayat 17 dan 18. Allah kata bila ditiup sangkakala, manusia akan berhimpun di mahsyar. Itu dia punya message. Kemudian subsection keempat, kedahsyatan kiamat.
Allah bagi sedikit untuk kita have a feel. Apakah yang akan berlaku pada hari kiamat untuk kita rasa getarnya tu, untuk kita rasa takutnya tu. So Allah sebut langit akan pecah. So kita tengok sekarang ni langit yang tinggi tak bertiang, yang sempurna tu, tak ada cala, tak ada apa. Bayangkan langit tu akan pecah. Gunung yang keras dengan batu tu akan jadi debu berterbangan. So terbayang tak kita betapa dahsyatnya peristiwa kiamat tu. So dalam surah An-Naba, benda ni disebut di dalam ayat 19 dan 20. Ya, so separuh daripada surah An-Naba 20 ayat pertama cerita tentang keharanan manusia terhadap peristiwa kiamat. Kemudian Allah bagi hujah menunjukkan Allah tu berkuasa untuk menciptakan hari kiamat, menjadikan hari kiamat. Dan Allah tegaskan lagi sekali, kiamat tu tetap akan berlaku. Kamu percaya ke, kamu tak percaya ke, kamu buat bekalan ke, kamu tak bawa bekalan ke, kiamat pasti akan berlaku. Dan Allah bagi sedikit gambaran tentang kedahsyatan yang akan berlaku. So tadi kita tengok Allah sebut apa? Bumi, gunung, manusia, siang malam, langit, matahari, hujan dan tumbuh-tumbuhan. 8 elemen yang Allah sebut tu, Allah hanya cerita 2 saja. Allah hanya cerita langit, apa jadi pada langit. Gunung, apa jadi pada gunung. Allah tak cerita apa akan jadi pada bumi. Allah tak cerita lagi apa jadi pada matahari. So benda-benda ni sepatutnya kita kena, macam saya kata tadi, KIV, put note somewhere dan kita cuba cari. Apakah akan berlaku kepada matahari dalam surah-surah berikutnya? Apakah yang akan berlaku kepada bumi dalam surah-surah berikutnya? Ya, supaya interaksi kita dengan Al-Quran tu lebih menarik, ya, lebih menarik. Kemudian itu kita kata first half, bahagian pertama surah An-Naba, 20 ayat pertama. Di dalam ayat berikutnya, ini termasuk subsection kelima, Allah kata neraka adalah kesudahan orang kafir. So ini terkandung di dalam ayat 21 hingga 26 di mana Allah ceritakan keadaan di neraka. Suasana di neraka, angin tak ada, haus nak minum air tak ada, yang hanya ada darah bercampur nanah yang panah mendidih, minum tak hilang haus. Dalam surah lain Allah sebut ada buah zakum. Buah zakum tu berduri. Kalau makan, koyak rabak, orak-orak perut. Tetapi dalam surah An-Naba ni, Allah tak sebutlah benda tu. Allah hanya sebut minuman. Kan? Allah hanya sebut minuman. Nak ceritanya, mereka diazab dan kita memang tak akan sanggup. Kita memang tak akan sanggup untuk dicelup ke neraka walaupun sebentar. Dan subsection ke-6, Allah cerita. Allah kata, kenapa Allah campakkan orang kafir tu ke dalam neraka. Jadi kita harap kita tak termasuk ke dalam golongan yang akan dicampakkan ke dalam neraka. Sebab kita tak akan sanggup nak menghadapi siksa neraka. So, kenapa Allah campakkan orang kafir tu ke dalam neraka? Apakah Allah zalim? You see, Allah Maha berkuasa. Boleh je kalau Allah explain kat kita kenapa Allah adakan COVID ni, saya kata kan. Tetapi untuk perkara ni maha baiknya Allah dia explain kepada kita. Kenapa Allah kata aku campakkan orang kafir tu ke dalam neraka. Itu terkandung di dalam ayat 27 hingga 30. Allah kata mereka tidak pernah ingin tahu tentang hari timbangan amal. Okey, cuba kita refleksi diri kita. Kita ambil tahu tak hari timbangan amal? Kita kan yakin di akhirat besok ada mizan, neraca timbangan amal. Kalau kita ambil tahu, kalau kita yakin yang suatu hari nanti amalan kita ini akan ditimbang dan kalau berat yang baik kita akan ke syurga, kalau berat yang jahat kita akan neraka, apakah kita masih tega nak melakukan maksiat? Apakah kita masih berani untuk melanggar perintah Allah? Itu yang saya masukkan dengan refleksi diri, sebab kalau kita baca orang kafir tidak pernah ingin tahu tentang hari timbangan amal, so kita tak terasa yang mesej tu datang ditujukan oleh Allah kepada kita. Tetapi kita kena rasa bahawasanya apakah aku ni sebenarnya termasuk di dalam golongan yang cakna tentang hari timbangan amal di akhirat besok. Yang kedua, Allah kata
mereka menolak Al-Quran yang beri panduan hidup. Dengan adanya program sebegini, kita yang mengikuti program ini, semoga kita tak tergolong di dalam golongan mereka yang menolak Al-Quran sebagai panduan hidup. Dan mungkin saya ingat sempena ayat ni juga, buku ni diberi nama Memahami Al-Quran Petunjuk Hidup. So satu, yang pertama tadi, mereka tidak pernah ingin tahu tentang hari timbangan amal. Yang kedua, mereka menolak Al-Quran sebagai panduan hidup. Dan yang ketiga, mereka melampaui batas. Mereka melanggar hukum Allah. Jadi kalau kita tak nak ke neraka, pastikan kita tak buat 3 benda ni. Maknanya kita kena ambil tahu tentang hari timbangan amal. Kita kena always check kita punya amalan. Misal kata muhasabah diri sebelum tidur. Apakah hari ini kita banyak amal soleh ataupun hari ini kita banyak maksiat, ya, dan kita bertaubat kepada Allah. Dan kita berazam supaya hari berikutnya tu amalan soleh lebih banyak. Dan kita juga boleh nilai diri kita bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran. Berapa banyak muka surat kita baca setiap hari. Misalnya kata berapa banyak tafsir Al-Quran yang kita belik setiap hari. Sebab kita orang Melayu, kalau kita baca mushaf mungkin kita tak akan faham sangat. Ya, kita tak faham sangat. Dan yang ketiga, kita jangan langgar hukum Allah. Okey. Masa kecederaan dia ni. Okey, kita tengok apa nama ni subsection ke-7. Allah kata syurga untuk orang bertakwa. So tadi apa nama ni neraka tempat kesudahan bagi orang kafir, tetapi ada syurga sebagai ganjaran untuk orang yang bertakwa. Ini terkandung dalam ayat 31 hingga 36. Dan Allah ceritakan apakah nikmat-nikmat di dalam syurga, macam mana Allah ceritakan apakah azab yang akan diterima oleh ahli neraka. Allah juga ceritakan apakah nikmat yang akan diterima oleh penghuni syurga, oleh ahli-ahli syurga. Allah sebut ada kebun buah yang sedia untuk dimakan. Saya pernah dengar ustaz kata kalau nak je dahan ataupun ranting julai yang ada buah tu akan datang mendekati kita, kita petik je, tak payah bangun pun. Sekarang kalau nak makan mangga, saya kata nak kena cari galah, nak kena macam kalau istilah Kelantan kait turun dulu buah tu, bisa kata. So di syurga tak ada dah semua-semua tu. Lepas tu bidadari, nikmat di syurga. Ada bidadari, nikmat di syurga lagi ada minuman yang lazat. Minuman arak di apa nama ni syurga nanti tidak memabukkan. Jadi kalau kita minum di dunia ni memabukkan, berdosa, takut nanti di akhirat dah tak dapat arak yang lazat. Dan kita tahu akhirat tu kekal, dunia ni sementara saja. Lagi nikmat syurga, tiada lagi kata-kata yang sia-sia dan dusta. Allah sebut. So kalau kita berazam, kalau kita ingin masuk syurga, seharusnya waktu di dunia ni lagi we should behave, kita kena berperangai seperti ahli syurga. Jadi janganlah di dunia ni kita nak cakap perkara yang sia-sia. Janganlah di dunia ni kita nak bercakap dusta sebab kita nak masuk ke syurga. Syurga tu kan tempat yang baik. Tiada perkataan sia-sia, tiada perkataan dusta. So maknanya kalau kita nak masuk syurga, seharusnya kita dah berperangai seperti penghuni syurga di dunia ni. Itu cara kita macam faham ayat-ayat Al-Quran, ya. So tinggalkan perkara yang sia-sia, jangan cakap bohong. Okey, subsection ke-8, Allah cerita yang dia tu berkuasa. Kalau kita tak yakin, kalau kita tak jelas, Allah tekankan Allah tu Maha berkuasa. Ini terkandung di dalam ayat 37 hingga 38. Di mana Allah kata tiada siapa yang mampu mengatasi kekuasaan Allah. Kalau kita mampu mengatasi kekuasaan Allah, cubalah hapuskan apa nama ni COVID. Pun kita tak mampu kan? So kalau di dunia ni pun kita tak mampu nak mengatasi kekuasaan Allah, apakah kita mampu untuk mengatasi kekuasaan Allah di akhirat besok? Sudah pasti kita tak mampu. So malaikat yang kita kata saiznya lebih besar, yang kejadiannya macam lebih gah daripada manusia pun patuh kepada Allah di akhirat besok.
Jadi kita kena inilah. So sebagai kesimpulan, Allah sebut di dalam ayat 39 hingga 40. Allah sebut apa? Jika kita mahu menemui Allah di akhirat, carilah, pilihlah jalan yang membolehkan kita sampai kepada Allah. Persoalannya kita mahu ke kita tak mahu ke, tetap kita terpaksa berjumpa Allah. So memang kita tak ada pilihan kecuali menurut jalan yang benar, menurut jalan yang akan membawa kita kepada Allah. Itu kesimpulan pertama. Kesimpulan kedua, kita akan lihat sendiri suratan amalan kita semasa di dunia. Maknanya kita akan audit diri kita sendiri di akhirat besok. Allah akan bagi. So bayangkan kalau kita buka satu halaman penuh dengan amal soleh, bahagianya kita. Tapi kalau kita buka satu amalan kosong, sebab waktu di dunia ni kita isi dengan benda-benda yang lara, benda yang tak boleh dosa, tak boleh pahala. So kosong catatan amal. Dan kalau kita isi dengan benda-benda maksiat, penuh dengan dosa di muka surat tersebut. Jadi kita boleh pilih, ya, kita boleh pilih. Saya dalam menyiapkan slide untuk ceramah Ansara dulu, saya buat satu statement. Life is a risk. We intend to go to heaven, tetapi mungkin kita akan tergelincir dan jatuh ke neraka. Dan bila saya hantar kepada ustaz untuk dia vet, untuk dia edit slide tu, dia buang slide tu. Sebab dia kata jalan-jalan ke syurga jelas. Jalan-jalan ke neraka jelas. Kita yang buat pilihan, bukan risiko. Kita dah tahu dah. Kalau kita buat maksiat, kita akan ke neraka. Dan kita tahu apa maksiat tu. Tetapi kenapa kita masih degil? Kita yang buat pilihan untuk ke neraka sebenarnya. So dia kata bukan risk. Sebab risk ni something yang you tak buat tetapi it happen. Tetapi jalan-jalan ke syurga, jalan-jalan ke neraka tu dah memang jelas. So kalau kita buat maksiat, memang kita pilih untuk buat maksiat. Dan kesimpulan yang ketiga, orang kafir dia menyesal dan dia berharap di akhirat besok untuk jadi tanah supaya tidak dihisap. Ya. So elemen keempat dari segi keutamaan surah dalam kitab yang saya ada ni, keutamaan surah-surah Al-Quran ni tidak ada sebarang hadis, tidak ada sebarang athar yang menceritakan tentang keutamaan surah An-Naba. Jadi saya pun tak nak reka-reka. Dan kalau kita lihat dari segi subtopik tadi, maknanya mungkin dalam penulisan paper kita boleh ambil tu, cara Allah tu, storyline Allah tu, dengan bagi statement, bagi justification, bagi the end game, kemudian explain why benda tu jadi macam tu. So kita boleh ikut benda tu, ya. So pengajaran yang kita boleh okey, sebelum kita pergi pengajaran tu, saya minta seminit dua untuk saya baca sepintas lalu terjemahan surah An-Naba dan masing-masing try recall dapat tak dapat mesej yang saya sebut tadi. Subtopik sebanyak 9 tadi tu, termasuk kesimpulan tu dapat tak dapat, ya. Macam Datuk Atta tadi dia ajar hukum tajwid, dia pasang YouTube supaya kita dengar dan kita boleh tahu di mana ada hukum izhar, misalnya kata. Jadi saya pun dah bagi sikit dia punya intisari dan saya akan baca je ayat 1 sampai ayat 40, sebab memang di dalam buku ni, buku memahami Al-Quran petunjuk kita ni, dia punya translation tu, gaya bahasa dia tu, dia macam dah bersambung, jadi macam kita baca novel, jadi macam kita baca cerpen je sebenarnya kalau kita baca. Sebab tu saya pilih buku ni, sebab dia ringan dan dia menarik untuk dibaca, kan. Okey, kita tengok surah An-Naba dalam juzuk ke-30. Manusia hairan mendengar kiamat. Orang kafir akan tertanya-tanya sesama sendiri tentang perkhabaran kiamat yang akan berlaku yang pernah mereka nafikan sebelum ini. Allah tegaskan mereka akan tahu sendiri. Malah tidak perlu ditanya, mereka akan tahu juga akhirnya.
bukankah kami cipta bumi itu rata seperti hamparan? Kami jadikan gunung dipacak gagah. Manusia pula ditakdirkan berpasang-pasangan. Lalu diberikan rasa mengantuk untuk ruang kerehatan. Di waktu malam, terlepas dari gangguan kerja harian, dibangunkan di waktu siang untuk bekerja. Kemudian, dibina pula langit yang luas terbentang. Terdapat matahari yang bercahaya terang benderang. Diturunkan hujan dengan darinya mencurah-curah untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan berbagai bentuk dan rasa. Lalu menjadi kebun buah-buahan yang indah. Rezeki untuk kita makan. Okey, subsection kedua. Kiamat tetap berlaku. Allah tekankan hari kiamat itu tetap akan tiba. Bila ditiupkan serunai sangkakala, kita semua akan dihimpunkan di mahsyar. Langit akan pecah seolah-olah wujudnya pintu yang maha luas. Gunung ganang pula akan hancur menjadi debu berterbangan. Lepas itu, kita akan melihat neraka Jahannam dengan penjaganya. Itulah tempat kembali jika kita melampaui batas hukum Allah. Kekal abadi di sana menerima seksa. Tanpa angin yang boleh menyejukkan, tidak juga terdapat minuman pelepas dahaga. Kecuali air bercampur darah dan nanah yang sedang mendidih. Itulah balasan yang setimpal untuk mereka yang kafir. Ya. Kerana mereka tidak pernah ingin tahu tentang hari ditimbang amalan. Termasuk juga jika mereka menolak Al-Quran yang memberi petunjuk kepada mereka. Semuanya akan dihisap satu persatu tanpa terkecuali. Ketika itu dikatakan, rasakan azab yang kamu dustakan. Tidak ada keringanan, malah akan ditambah lagi azab itu untuk mereka. So maknanya azab tu makin hari makin bertambah, makin hari makin bertambah. Kalau kita kerja pun penat, kita nak rest, seminggu pun kita ada weekend, bayangkan di neraka nanti tidak ada rest. Ya. Okey, subsection ketiga, syurga untuk orang bertakwa. Hanya jika kita bertakwa akan diberikan syurga, tempat kemenangan. Terdapat padanya semacam kebun buah-buahan yang sedia untuk dimakan. Dihidangkan oleh perawan wanita bidadari yang umurnya muda dan sebaya saja. Dengan gelas yang penuh dengan minuman yang lazat. Tidak ada lagi kata-kata yang sia-sia dan dusta. Itulah balasan nikmat dari Allah untuk kita yang bertakwa, untuk kita yang beriman. Jadi buatlah pilihan. Ya. Itulah dia Tuhan yang maha pemurah, yang memiliki langit dan bumi. Tiada siapa yang boleh mengatasi kata-katanya. Tengok, tadi dia sebut langit bumi, hujung dia kait dengan langit dan bumi. Itu kaedah penulisan Al-Quran lah. Semua para malaikat akan berbaring di mahsyar. Tidak ada kata-kata yang kedengaran kecuali apa yang diizinkan Allah sahaja. Itulah dia hari kiamat. Jika kita mahu menemui Allah di akhirat nanti, carilah jalan yang membolehkan kita sampai kepadanya. Ayat yang terakhir, Allah memberi amaran azab yang kamu nafikan itu semakin hampir tiba. Hari itu kamu semua akan lihat sendiri suratan amalan semasa di dunia. Hanya orang-orang kafir sahaja yang akan mengharap agar dirinya menjadi tanah semula. Sebab dia tak sanggup nak ke neraka.
kan? Nak kembali ke dunia pun tak boleh. Jadi dia minta nak jadi tanah. Kalau orang beriman, dia mesti tak sabar nak masuk syurga, kan? Jadi satu lagi poin penting, kalau kita tengok ayat 10-11 tu, Allah kata dia jadikan malam tu untuk kita berehat dan beribadat. Siang, ayat 11, siang untuk kita bekerja. So itu sistem yang Allah ciptakan untuk kita. Tetapi kita sekarang atas dasar ekonomi ke, atas dasar apa ke, ada yang bekerja malam, tidur siang, maknanya kita ubah sistem yang Allah buat pada kita. Itu yang agaknya ada orang yang tak sihat yang macam-macam tu. So pengajaran, apakah kita juga tidak yakin dengan hari kiamat yang akan tiba? Kalau kita yakin, kumpulkan bekalan untuk bertemu dengan Allah. So semoga kita mendapat bekalan, semoga kita mendapat balasan syurga di sana nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okey. Itu perkongsian saya tentang juzuk amma untuk malam ni. Jadi kalau ada sesiapa yang nak tambah, ya, kita boleh buka, boleh unmute dan kita buat sebagai usrah lah. So masing-masing chip in, masing-masing tambah, kongsi ilmu, semoga ia jadi lebih kaya. Sesi kita ni akan lebih kaya dengan ilmu. So kembali kepada moderator kita, Mak Yi. Okey, terima kasih Jarub. Dah, siapa ada soalan ataupun nak share apa-apa boleh dipersilakan. Ada soalan pun boleh juga. Tak faham ke apa semua. Soalan. Kalau tak ada soalan, aku dah 9.30, dah lebih 15 minit daripada jadual. InsyaAllah, siapa ada soalan? Tok Ta, start dulu Tok Ta, to get the momentum going. Rasanya cukup jelas dah. Jadi penjelasan tu berdasarkan kepada subtopik, sebab kalau kita baca terjemahan biasa, kalau memang kita pakai ayat satu ayat satu, tapi kalau dibuat subtitle macam tu Haji Aruk cakap tu, memang nampak lebih berkesan dah, betul lah cara dia. So maksudnya kaedah penulisan terjemahan tu memainkan peranan penting juga lah, sebab tu di luar sana banyak kaedah tafsir yang dibukukan dalam bentuk yang lebih perincian dan sebagainya. Sebab kalau kita baca terjemahan saja macam tu sajalah, macam kita baca cerita sajalah. Bila baca cerita tu kita take it for granted lah. Berapa lagi ni? Berapa jam from one story to another. Sedangkan benda tu sebenarnya berkait. Jadi cara buku yang Tuan Haji Arub tunjuk tu saya rasa sangat bagus lah sepatutnya. In fact, kalau kita baca buku biasa pun, especially buku ilmiah, ianya berdasarkan kepada topik. Buku yang tak ada subtopik ni masih buku cerita, novel. Memang tak ada subheading lah. Untuk secara pleasure sajalah. Tapi kalau untuk kita berbentuk ilmiah, memang betul ada subtopik macam buku yang Tuan Haji Arub sebutkan tadi. So, saya syorkanlah sahabat-sahabat semua kalau boleh dapatkan buku tu lah. Saya pun Tuan Haji Arub ada share dengan saya buku tu. So, insyaAllah lah. Mungkin kita boleh start mula mengkaji, kita memahami lah. Dan kita antara sebab kita guna juz yang ke-30 ni, juz amma ni, ya, sebab ayat dia pendek, sebenarnya ada banyak cerita. Dalam Quran ni saya rasa percentage big percentage daripada ayat-ayat Al-Quran ni sebenarnya berbentuk sirah, berbentuk cerita. Yang hukum apa semua tu rasa tak banyak sangat. Cerita yang banyak. Kalau macam surah Yusuf tu saya rasa pernah Ustaz, saya tengok Ustaz mana, Ustaz Badil Shah rasanya. Dia pernah sebut, kalaulah orang nak buat filem, kisah dalam surah Nabi Yusuf tu, dia dah boleh dijadikan satu skrip dah, tak payah buat skrip baru dah, dia kata. Dia memang cerita je. Tapi yang kalau yang bila bentuk cerita, kita perlukan orang yang faham dari segi pemahaman Al-Quran ini untuk dibuat subtopik. Dalam surah Yusuf macam tu, apa yang subtopik yang cuba disampaikan. Jadi kita nak pergi surah Yusuf tu mungkin dah agak panjang sangat. Jadi kita mulakan sikitlah. Kita mulakan dengan merangkak dululah. Betul lah, kita mulakan dengan surah juz daripada 30.
Kalau lepas ni, kalau mungkin ada peluang kita nak sambung lagi, kita akan sambung lah. Bergantung kepada kesediaan sahabat-sahabat semualah. Saya ada perhati peserta-peserta lain, saya nampak cikgu pun ada tadi ni, Cikgu Nazimah kalau tak silap ni. Itulah daripada saya Tuan Haji Haruk, tak ada apa nak tambah dah. Terima kasih Dr. Ada lagi siapa-siapa nak tambah? Kita jemput Cikgu Nazimah lah, sebab Hatta ada sebut nama Cikgu Nazimah tu. Cikgu tolong share sikit apa-apa komen ke untuk kita orang tambah baik sesi akan datang. Minta Cikgu Nazimah bercakap sikit. Okay. Kalau tak ada kita Tak ada kok. Tak ada. Nak baca akhir majlis kita baca doa khatam ke apa macam mana? Ada bacalah doa khatam Quran, ambil berkat. Okay. Kalau kita boleh cari yang ada translation tu lagi baik, sebab Arab tu takut tak faham. Siapa nak share ke? Boleh. Siapa? Saya tak boleh. Cari Tok Ta dalam YouTube tu, kita share doa khatam Quran. Doa khatam Quran. Mukri bin Muhammad Musin. Saya bersekolah di Darul Fuqaha. Sekejap saya cari ya. Seja doa khatam Quran. Warhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ajarkanlah yang tak diketahui, ikan telah membacanya. Siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan kami yang
Okey dah kot tu. Okey. Okey dah kot. Okey. Dengan itu berakhirlah majlis kita. InsyaAllah kita akan berjumpa pada 14 hari bulan September, bulan depan ya. Hari Selasa, minggu kedua insyaAllah. Jadi dengan itu saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Atta dan Haji Arub kerana menyampaikan ilmu kepada sahabat-sahabat kita di acara KB ini. Dengan itu kita akhiri majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Wal Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Maaf belaka sebelum kita tidur, maaf belaka kalau ada salah silap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.